sebuah negara yang unik lantaran rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum. Ramai penduduk di dunia tertanya-tanya, apakah formula yang ampuh yang telah digunakan oleh pemimpin-pemimpin berwibawa di Malaysia sehingga rakyatnya dapat hidup bersatu padu dan aman damai tanpa sebarang pertelingkahan. Namun, persoalan sedemikian hanya akan dapat dijawab apabila semangat perpaduan itu tersemat dalam diri setiap anak watan yang akan mewarisi tampuk pentadbiran Malaysia. Tambahan pula, aspek perpaduan telah dianggap sebagai tulang belakang kepada kegemilangan Malaysia. Oleh sebab itu, setiap rakyat Malaysia perlu sedar akan kepentingan perpaduan kaum kerana aspek perpaduan ini memberi impak yang sangat besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Dalam hal ini, perpaduan kaum amat penting untuk mengekalkan kestabilan politik. Kestabilan politik dalam setiap jabatan amat perlu bagi menjamin keutuhan struktur pentadbiran Malaysia. Fungsi pentadbiran negara pula perlu dijalankan secara sistematik kerana banyak negara luar yang gemar berurusan dengan pemimpin Malaysia. Impak positif yang berlaku ialah negara Malaysia dapat melebarkan ruang lingkup jalinan persahabatan dan perdagangan bagi mencakupi arena global. Perpaduan kaum dapat menjamin negara Malaysia amnya mengetahui bahawa Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa di mana majoriti rakyatnya terdiri daripada bangsa Melayu, Cina dan India yang mempunyai pelbagai adat resam, agama dan kepercayaan sejak 5 dekad yang lalu. Kini sudah menjadi tanggungjawab kita untuk terus memelihara perpaduan yang telah kita warisi sejak zaman berzaman lagi. Melalui perpaduan dan keharmonian, Malaysia telah mengorak satu langkah melalui satu fasa perubahan yang drastik sehingga kita setanding dengan negara-negara lain yang maju di luar sana serta dikagumi di serata dunia. Tambahan pula, ada pemimpin dunia yang menjadikan Malaysia sebagai suri tauladan untuk membentuk perpaduan rakyat mereka, seterusnya mencetuskan keharmonian di negara. Rakyat diseru supaya sentiasa bertolak ansur untuk mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham. Sekolah yang merupakan alma mater telah menyisipkan nilai-nilai murni dalam atma setiap pelajar. Sebagai contoh, nilai toleransi, nilai hidup bersama secara aman, nilai kasih sayang dan sebagainya. Dengan adanya nilai-nilai murni ini dalam diri, pelajar sedar bahawa mereka sebenarnya merupakan satu bangsa walaupun berlain kulit tetapi matlamat untuk memperjuangkan nasib tanah air adalah sama. Kerajaan juga perlu mengambil inisiatif yang proaktif dengan menggalakkan rakyat untuk saling mengambil berat dan saling menziarahi antara satu sama yang lain sejak di peringkat sekolah rendah lagi. Media massa juga memainkan peranan yang penting dalam usaha menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum. Antara cabaran kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia adalah menafikan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Walaupun Malaysia sering dipuji dan digembar-gemburkan oleh dunia bahawa mempunyai kestabilan politik kerana dapat mentadbir mempunyai satu komuniti masyarakat majmuk yang pelbagai. Tetapi, akhir-akhir ini, tutuan kenyataan itu nampak goyah. Hal ini demikian kerana sejak kebelakangan ini, kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara bukan sahaja telah dipertikaikan tetapi digugat oleh pelbagai kumpulan dan pertubuhan bukan Islam yang membuat pelbagai tuntutan serta tafsiran yang tidak munasabah terhadap perlembagaan persekutuan. Di antara hujah yang digunakan untuk menyokong tuntutan mereka ialah Islam tidak pernah dinyatakan secara jelas sebagai agama rasmi di dalam perlembagaan persekutuan. Sebenarnya, dalam perlembagaan ada dinyatakan bahawa Islam adalah agama negara atau state religion, iaitu merujuk kepada negara Malaysia. Apabila disebut tentang agama negara, maka secara dasarnya ia boleh dipahami sebagai agama rasmi bagi Malaysia, bukannya agama rasmi yang dianuti oleh rakyat negara ini.
Tambahan pula, perlembagaan persekutuan tidak menghalang pengamalan agama-agama lain di mana saja rakyat negara ini mempunyai kebebasan untuk mengamalkan agama masing-masing. Pertikaian ini adalah tidak wajar sama sekali kerana majoriti penduduk Malaysia menganuti agama Islam. Agama Islam sudah berakar umbi dalam masyarakat yang sudah ratusan tahun dahulu. Keadaan ini menunjukkan bahawa pelbagai komuniti masyarakat di Malaysia sudah berani untuk mempersoalkan perlembagaan negara. Seterusnya akan pasti menggugatkan keselamatan dan kedaulatan negara sekiranya usaha untuk mempertikaikan dan tindakan mengubah status agama Islam tidak dihentikan segera. Ia dikuatiri boleh menjejaskan keharmonian kaum di kalangan penduduk negara ini yang sudah terjalin buat sekian lamanya. Hubungan kaum yang harmoni adalah kunci kepada kemajuan dan kestabilan negara. Bagi mencapai kemajuan, negara memerlukan rakyat yang dedikasi dan komited untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Kesimpulannya, Semua pihak harus berganding bahu Dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum. Janganlah kita bersikap evasif. Mahupun bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. kerana perpaduan kaum itu hanya akan wujud apabila Semua kaum menjalankan obligasi masing-masing. dengan sempurna Dan bersikap bertolak ansur.